أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada pagi ini kita akan membincangkan beberapa lagi perkara berkaitan dengan aqidatul ahli sunnah wal jamaah. Dan pada pagi ini saya suka untuk membawa kepada tuan-tuan sebuah kitab yang dikarang oleh Abu Usman Ismail Ibnu Abdul Rahman As-Sabuni, seorang tokoh dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 440 Hijrah. Bermaksud beliau seorang tokoh pada kurun ke-5 Hijrah yang telah pun mengarang kitab akidah ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada pagi ini kita akan dapat sedikit pengajaran ataupun ibrah dan seterusnya menguatkan lagi keazaman kita untuk menjadi seorang insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan, tajuk kita iaitu alam kubur dan akhirat. Bermaksud kita membicarakan tentang beriman kepada hari kiamat. Jadi sebagai seorang Muslim dan seorang mukmin, kita mesti yakin bahawasanya pada suatu masa nanti dunia ini akan hancur. Alam ini akan musnah, tuan-tuan. Dan kita akan dibangkitkan dan dihimpunkan seterusnya. Kita akan berada di satu alam yang dinamakan dengan alam akhirah ataupun alam kiamah. Tuan-tuan, kematian itu suatu yang benar. Al-mautu haqqa. Benar, memang akan berlaku. Saya akan mati, Tok Imam akan mati, Tok Bilal akan mati, semua orang akan mati. Trump akan mati, Yitzhak Rabin pun dah mati, tuan-tuan. Jadi semua akan mati, yang bernyawa pasti akan mati. Jadi antara perkara yang termasuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah iaitu mengimani soalan kubur oleh dua malaikat Munkar dan Nakir tentang Tuhannya, agamanya dan nabinya. Lalu Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan qaul sabit. Seorang mukmin akan berkata, Tuhanku ialah Allah. Jadi kita nanti bila kita dah mati, kita akan masuk satu alam barzakh ataupun alam perantara antara dunia dan akhirat. Waktu itu kita akan ditanya dengan berbagai-bagai soalan oleh dua malaikat dan kita akan menyebutkan dengan qaul atau kalam yang sabit, yang tetap, iaitu apa? Tuhanku ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hadis, tuan-tuan, Nabi bersabda, seorang mayat ataupun jenazah mukmin apabila ditanam dan sahabat-sahabatnya semua akan pulang. Kita nanti bila kita mati, kita akan dimandikan orang Islam lah. Kalau orang lain ada yang kena bakar kan? Tak, kita orang Islam, itulah syariat mengajar kita bagaimana kita menguruskan jenazah. Lalu kita akan mati, kemudian kita akan dimandikan, kita akan dikafankan dan seterusnya kita akan disolatkan dan kita akan ditanam. Selepas itu, tuan-tuan, kata Nabi, seorang mayat mukmin apabila ditanam dan sahabat-sahabatnya pulang, ahli keluarganya pulang, dia akan mendengar derap tapak selipar mereka. Dia didudukkan, lalu ditanya oleh dua malaikat hitam kebiruan bernama Munkar dan Nakir. Kedua-duanya akan bertanya,
siapakah Tuhan kamu, apa agama kamu, dan siapa Nabi kamu. Ini soalan cepu mas. Kalau dekat dunia waktu hidup, tak payah kata tuan-tuan, anak kita yang darjah 1, darjah 2, saya silap yang tadika, kat pasti semua tu tuan-tuan, bila dia tanya siapakah Tuhan kamu, dia boleh jawab dekat dunia, Tuhan kami ialah Allah. Apakah agama kamu? Agama kami ialah Islam. Dan siapakah Nabi kamu? Boleh jawab, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tetapi di alam barzah tak tentu lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab setiap jawapan yang akan kita guna di alam barzah bergantung pada amalan kita. Sejauh mana kita beramal, kita menekuni amalan-amalan kebaikan dan kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang beriman akan menjawab, Tuhan saya Allah dan agama saya Islam. Itu sepatutnya jawapannya. Dan dua malaikat itu akan bertanya, siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Dia menjawab, dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tak pernah pun tengok rupa para nabi ni, kecuali orang yang mimpi lah. Macam saya, Allah Rabbi, nak sangat mimpi jumpa Nabi, tapi amalan kita pun taklah setara mana. Banyak buat maksiat tuan-tuan. Kita pula ni banyak berlaku khilaf, kealpaan, lalai, lara, macam-macam lah. Jadi kita ni pendosa lah cerita dia tuan-tuan. Macam mana nak jumpa Nabi? Buat sunnah pun tak setara mana. Orang lain perbanyakkan zikir, kita buat juga, tapi taklah sebanyak sebagaimana orang lain kan. Kemudian bangun malam, tahajud, solat taubat, kita nak buat pun kadang-kadang berat nak bangun. Jadi macam mana kita nak jumpa Nabi? Jadi saya antara orang yang tak pernah mimpi Nabi lagi lah. Tuan-tuan doakanlah, mudah-mudahan suatu hari nanti saya juga diberi peluang oleh Allah untuk bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu akan bertanya, siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada dia? Lalu jenazah itu akan menjawab, dia adalah Rasulullah yang mati itulah, orang mukmin yang mati tadi itu. Kedua-duanya bertanya, bagaimana kamu tahu? Lelaki yang mati yang beriman itu pun menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bih wa saddaqtu fayunadi munadi minas sama an sadaqa abdi qala fadzalika qalullahi azza wa jal yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Saya telah membaca kitabullah, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi, dan lalu saya beriman dan membenarkan dengan amalan. Lalu berteriak satu suara dari langit, hambaku telah berkata benar. An sadaqa amdi, maka itulah maksud firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 27 yang bermaksud Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan al-qaul sabit, kalimah yang teguh dalam kehidupan di dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan, nikmat kubur dan azabnya, kita akan cuba perjelaskan bagaimanakah nikmat kubur dan bagaimana azab kubur ini yang akan dihadapi oleh setiap insan yang beriman, yang fasik, yang kufur. Kita akan cuba lihat insya-Allah. Jadi nikmat kubur ni memang disebutkan oleh Nabi. Memang akan nanti sewaktu di alam barzah tuan-tuan, kita akan dikurniakan dengan nikmat bergantung kepada amalan kita, akidah kita ketika di dunia, dan sebagai insan, sebagai manusia akan diberikan azab di alam kubur. Kedua-duanya sabit seperti dalam surah Ghafir ayat 46 dan Fusilat ayat 30. Kubur juga diluaskan dan disempitkan. Sabit dalam hadis, Nabi menyatakan, lalu menyeru satu suara dari langit, hambaku berkata benar. Berilah dia tilam dari syurga, pakaikanlah dia dengan pakaian dari syurga, dan bukakanlah baginya satu pintu ke syurga. Lalu sampai kepadanya angin dan haruman syurga serta diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Subhanallah. Ini nikmat tuan-tuan. Kubur ni ialah dalam tanah kan. Secara logik kita pun dah tahu, gelap, baunya busuk, bau tanah, sempit. Tetapi bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah,
kata Nabi, ada suatu suara dari langit yang akan berkata, hambaku berkata benar. Mana dia membenarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia akan bagi pesanan, belah dia tilam, pakaikanlah dengan pakaian dari syurga, dan bukakanlah baginya satu pintu ke syurga. Itu semua nikmat bagi orang-orang yang beriman. Dah buka pintu ke syurga ni, dan sampai kepadanya angin dan harman syurga, serta diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Maknanya selesa sangat. Kita dekat dunia tuan-tuan, kita nak rumah kan. Semua orang kalau kita tanya nak rumah yang luas, nak rumah yang selesa. Ada kawan tanya, Encik beli rumah besar ke kecil? Saya nak beli yang kecil yang sempit je. Saya nak ada 10 orang, saya nak yang sempit je cukup lah. Mana ada. Memang kalau dia beri rezeki, dia beri peluang, kita akan memilih untuk membeli rumah yang luas. Jadi tuan-tuan, ini di dunia. Apabila di akhirat kelak, janji Allah, janji Nabi kepada orang yang beriman dan bertakwa ini, mereka akan diluaskan kuburnya, kemudian akan diberikan haruman syurga. Maksud itu tak, belum lagi hari akhirat tu, itu dekat alam barzah baru tu. Tetapi dia dah dapat dah haruman wangian syurga yang tak terbayang dan terjangkau oleh akal fikiran kita tuan-tuan. Seterusnya, bagi orang kafir atau munafik, apabila dikuburkan, dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Allah letak balik roh tu. Kan masa mati roh akan dipisahkan dari jasad. Tapi orang kafir, orang munafik, roh itu akan dikembalikan. Datang 2 malaikat lalu mendudukkannya dan bertanya, siapa Tuhan kamu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Maknanya dia tak tahu siapa Tuhan sebab dia kafir. Dia munafik, nifaq. Siapakah contoh orang munafik yang pernah ada dalam sejarah? Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini munafik. Abdullah bin Sabah. Ini munafik tuan-tuan. Iaitu mereka menzahirkan, menyokong Nabi, beriman kepada Allah, tetapi dalam hati mereka, mereka benci kepada dakwah Nabi, dan mereka benci kepada Islam. Mereka menentang Nabi dan para sahabat secara senyap-senyap. Ini golok contoh orang munafik. Dan inilah dia jawapan orang munafik ketika ditanya oleh malaikat nanti di alam barzah, siapa Tuhan kamu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Lalu berseru satu suara, hambaku berkata bohong, bawakan untuknya tilam dari neraka. Allahu Rabbi, neraka ni, kepanasan neraka ni tuan-tuan, tak terbayang. Jangan kita ingat neraka ni macam api dekat dunia je, ataupun macam bara rokok. Jangan. Allah, janganlah kita kata Allah, api je pun jangan. Na'udzubillah wal-iyazubillah. Neraka ni tuan-tuan, dia punya azab, dia azabun syadid, azabun alim, sangat-sangat pedih, sangat-sangat dahsyat. Janganlah kita terbayang macam benda tu simple sangat. Jangan. No. Cakap betul sikit Okey, apa yang penting, kita kena berdoa kepada Allah untuk masuk ke dalam syurga. Jadi kita minta dijauhkan daripada azab neraka Allah. Tetapi bagi orang kafir, orang munafik, tempat mereka adalah neraka Allah. Jadi mereka akan diberikan tilam dari neraka, pakaikan dia dengan pakaian dari api neraka, dan bukakan untuknya satu pintu ke neraka, lalu sampai kepadanya kepanasan dan racun neraka. Kemudian disempitkan kuburnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Allahu Akbar. Azab sangat tuan-tuan. Janganlah. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan yang mendengar, yang mengikuti kuliah ini, kita berdoa dan bermohon kepada Allah agar kita semua ditempatkan ke dalam syurga Allah. Datang satu lagi malaikat buta dan bisu, bersamanya pemukul dari besi. Sekiranya ia memukul gunung, pastinya hancur berkecai. Lalu ia memukul seorang kafir itu dengan pukulan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan juga manusia. Maknanya kat dunia lah yang dia seksa tu orang dalam kubur. Kita tak dengar. Padahal orang tu dalam kubur kena seksa teruk tu. Orang kafir lah. Siapa contoh orang kafir? Yi'zak Rabin yang kita kenal. Kalau yang dulu zaman Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal. Ini kafir yang kita kenal. Fir'aun, Namrus. Ini Fir'aun Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Qarun. Sebab tu kalau kita nak namakan anak kita, cucu kita sebagai contoh kan, jangan asal nama dalam Quran kita petik, kita pun letak tuan-tuan. Letak nama Qarun wal-iyazubillah. Jangan semua dalam nama dalam Quran itu kita anggapnya nama contoh bagi orang-orang yang mulia. Tidak. Allah ceritakan contoh personal manusia yang paling mulia dalam Al-Quran, itu Nabi Muhammad. Dan juga Allah ceritakan tentang manusia yang paling hina, paling teruk perangai dia, iaitu Fir'aun.
Allah ceritakan tentang Haman, Qarun, Abu Lahab, tabbat siada Abil Habi wa tab. Ini contoh-contoh insan-insan yang teruk ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan, ketika dalam alam barzah tu ada malaikat nanti yang akan seksa dia bersama pemukul dari besi, maknanya pemukul tukul daripada besi. Lalu dia akan seksa orang-orang kafir dan munafik dalam kubur tu, sampaikan kalau kita nak ikutkan, dengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan juga manusia. Maknanya semua dengar, binatang semua dengar. Tapi kita kat dunia yang masih hidup, kita tak dengar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Maknanya hadis ini sangat kuatlah. Bermaksud seksaan di alam kubur itu pasti ada, dan kita kena yakin kalau kita berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa nanti orang-orang kafir akan diseksa, orang-orang munafik akan diseksa oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, dilepaskan kepada orang kafir di dalam kuburnya 99 ekor ular besar, tinnin, macam naga, tinnin ni naga lah. Dalam bahasa Arab tinah ni naga. Cuma kita tak pernah tengok naga ni macam mana kan. Dibayangkan dalam kartun, dalam filem, naga ni macam ular yang panjang, besar, kemudian dia boleh keluarkan api. Okey. Nanti di alam barzah nanti Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, kemudian Imam Ibnu Humaid, Abu Ya'la, Ibnu Hibban meriwayatkan bahawa nanti akan dilepaskan dalam kubur orang-orang kafir 99 ekor ular besar yang macam naga, menggigit dan mematuknya sehinggalah berlaku hari kiamat. Allahu Akbar. Roh dah dimasukkan ke dalam jasad. Macam kita orang beriman, kita tak diseksa, alhamdulillah. Kita akan dilapangkan kubur kita, bau pun harum. Tapi orang kafir, orang munafik ini, mereka akan diseksa. Tadi kena pukul dengan pemukul besi, kemudian kena pula gigit dengan ular yang besar ataupun naga lah, ibarat macam naga dari kiamat. Bila? Sampai menjelang kiamat. Kiamat tu bila? Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, Allah, bila kita faham benda ni, kita rasa bimbang. Bila kita beriman dengan perkara ini, kita rasa bimbang nak buat dosa. Kita bimbang nak minum arak, bimbang nak berzina wal'iyazubillah. Kita bimbang nak anai zalimi orang lain. Kita bimbang nak makan rasuah. Subhanallah, hari ni rasuah ni tuan-tuan teruk sangat. Sampaikan daging import pun, saya ni penggemar daging, saya pun tak tahulah saya dah makan daging apa. Allahu Akbar. Jadi rasuah ni kalau boleh kita kena sebut selalu dan selalu supaya orang tahu rasuah itu dosa besar yang boleh mengakibatkan keburukan kepada orang lain. Rasuah menyebabkan runtuh bangunan tuan-tuan. Rasuah menyebabkan orang mati sebab tak dapat vaksin sebagai contoh. Rasuah menyebabkan kita makan benda-benda yang haram ataupun yang syubhah. Ini dosa besar. Dari dosa ini pasti akan dibalas kalau kita tidak bertaubat kepada Allah. Jadi orang kafir kena, orang munafik kena, orang-orang yang melakukan maksiat juga akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seekor sahaja menyemburkan bisanya. Jadi yang seekor ular besar gitu kan. Seekor je kata Nabi menyemburkan bisanya di muka bumi, nescaya tidak akan tumbuh satu pun tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Tak ada, habis. Semuanya jadi kering. Semuanya tidak subur lagi disebabkan dengan bisa oleh seekor ular yang besar yang Allah akan kirimkan kepada orang kafir, orang munafik di alam barzakh kelak tuan-tuan. Jadi janganlah kita rasa simple perkara murtad ni. Hari ni kan kita duk kecoh dengan isu orang Islam nak pergi kepada agama-agama yang lain daripada Islam tuan-tuan. Murtad ni dosa besar tuan-tuan. Kalau ada hukum ataupun kanun jenayah syariat Islamiyah, orang murtad ini diminta untuk bertaubat selama 3 hari istitabah. Kemudian kalau dia tak bertaubat, pemerintah berhak untuk membunuh orang-orang yang murtad. Ini hukum Islam. Tapi hari ni ramai orang Melayu kita tengok dalam YouTube sebagai contoh menyeru orang supaya keluar daripada Islam. Apa ni? Orang-orang yang disebabkan cinta sebagai contoh sanggup tukar agama, kahwin dengan orang yang beragama lain. Allahu Rabbi.
Dulu kita heboh satu ketika dahulu dengan beberapa kes-kes kita dalam puluhan, kes-kes murtad ini, dan kita berdoa lah mudah-mudahan Allah peliharalah akidah anak cucu kita, zuriat kita insya-Allah, supaya semua anak cucu kita, jiran-jiran kita, sahabat handai kita dipelihara oleh Allah dan kekal beriman, bertakwa kepada Allah sampailah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara sebab azab kubur ialah tidak tanazzuh dari kencing. Ini juga antara sebab kenapa seorang itu diazab ketika di alam barzah ataupun jenazah itu diazab. Sebab dia tak bersihkan betul-betul waktu dia kencing itu. Kemudian ghibah. Ghibah ni mengumpat, menceritakan keburukan orang lain. Tuan-tuan, kalau dulu bab mengumpat ni kita akan sebut orang perempuan kan. Hari ni tak dah. Dalam WhatsApp group kita duk cerita keburukan orang. Dalam Telegram kita duk cerita keburukan orang. Dalam Facebook kita tulis status ceritakan keburukan orang. Ini semua ghibah ni, mengumpat. Boleh bawa kepada dosa dan tidak bertaubat, tak minta maaf kepada Tuhan dia. Kalau kita mengumpat seorang, kita ghibah seorang, lalu kita akan diseksa di alam barzah kelak. Namimah sama juga. Ghulul. Ghulul ni menipu ataupun ambil harta orang, mengambil benda yang bukan hak dia. Menipu, meninggalkan Al-Quran, riba, zina, membiarkan kezaliman dan juga berhutang. Orang hutang tak bayar hutang pun akan diazab di alam barzah. Ini pun juga bukan benda yang main-main. Berapa banyak orang yang hutang kemudian dia kelepet macam tu je tuan-tuan. Cabut macam itu je. Dia tak tahu ke hutang ni wajib dibayar. Hutang ni mesti dibayar, nama pun hutang. Tapi dia rasa macam mungkin orang tu akan halalkan. Memang kalau orang tu akan halal pun dia tetap kena bayar. Selagi mana dia tak dengar daripada mulut orang tu yang mengatakan okey aku halalkan kamu punya hutang. Kalau dia dengar macam itu, okey lah, fine, no problem, dia dah boleh tak bayar. Tapi dia dengar ke orang tu dia cuma beranggapan orang tu mestilah, takkanlah dia tak nak halalkan. Ayat macam tu tak jadi, tak boleh gitu tuan-tuan. Bermaksud orang yang berhutang, kalau dia tak bayar hutang dia, nanti di alam barzakh, di alam kubur, dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hutanglah tuan-tuan. Hutang dengan bank pun kena bayar. Tapi bank ni payahlah kita nak lari, memang dia cari betul-betul. Hutang dengan alung lagilah kena bayar. Sebab alung memang akan rembat kita gila-gila punya tuan-tuan. Wal'iyahzubillah. Jadi apa cerita pun kita kena tunaikan hutang kita, lebih-lebih lagi kepada kawan baik kita, kaum kerabat kita. Ini kadang-kadang adik-beradik, pak saudara, anak saudara, sepupu, papat bergaduh sebabkan hutang. Dia ada duit dia tak nak bayar, mengamuklah kawan tu. Kecuali kalau dia memang tak mampu. Kalau tak mampu pun ada adab dia. Kita gila jumpa orang yang bagi hutang kat kita, cakap terus terang, Allah sekarang ni Covid bang. Contohlah sepupu kan, panggil dia abang cik contohnya. Minta maaf abang cik, Covid ni saya punya perniagaan down, tak dapat income yang baik. Boleh tak kalau saya minta untuk tangguhkan? Orang akan sejuk hati tuan-tuan. Ini tak buat senyap je. Telefon tak angkat, WhatsApp tak balas, tak blue tick tapi tak balas, tak reply. Ini kacau. Jadi ingatlah, orang yang berhutang, dia kalau tak bayar, dia juga akan diseksa di alam barzakh kelak tuan-tuan. Antara penyelamat dari azab kubur ialah isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Salat, ini akan menyelamatkan kita pada azab kubur. Puasa, zakat, sedekah, ihsan, buat kebaikan, buat kebajikan. Ihsan ni buat baik pada orang lain. Wah, ini patut kita kena sebarluaskan ni. Suruh orang buat kebaikan. Banyak orang susah tuan-tuan. Saya ingat tahun 2020 ni, yalah Covid kita tolak tepi. Sebelum 2020, 2019, kita duk ingat bila kita dah millennium, kita dah moden, orang susah ni dah berkurangan. Tidak. Berapa ramai saya dapat aduan. Baru ni ada seorang sahabat saya, dia hantar potongan screenshot WhatsApp yang dihantar oleh seorang perempuan, ditinggalkan suami dia, ada anak janda. Jadi perempuan ni dia mengadu kepada sahabat saya. Dia tulis kat WhatsApp tu, saya baca. Allahu Akbar. Apa dia tulis? Dia kata, saya dah tak daya dah untuk meneruskan hidup. Saya rasa macam nak bunuh diri disebabkan tekanan hidup. Tuan-tuan, kalau kita tak bantu orang macam ni, kalau dia mati, siapa yang berdosa tuan-tuan? Dia tak tahu nak mengadu kat siapa. Dia ada anak, dia perlukan makanan, dia perlukan pakaian, tempat tinggal. Tetapi semuanya memerlukan wang dan belanja. Jadi pada mereka yang banyak melakukan ihsan ini, yang melakukan kebaikan, infak kepada mereka-mereka yang memerlukan,
saya doakan supaya Allah luaskan rezeki-rezeki mereka insya-Allah, dan Allah permudahkan segala usaha-usaha mereka di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi ini realiti kehidupan. Sebab itu mereka yang perbanyakkan ihsan ini, Allah akan selamatkan daripada azab kubur. Orang yang berkata benar, orang yang mengeratkan hubungan satu rahim, dan juga perkara kebaikan yang lain. Yang selamat daripada azab kubur ialah syahid. Ini memang tak diazab kat kubur lah. Fisabilillah ni, para sahabat yang berjuang dengan Nabi dulu kan, dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, Khandaq, Bani Mustalik, peperangan Khaybar. Sahabat Nabi ada yang syahid. Peperangan Mu'tah, Ja'far At-Tayyar syahid. Jadi semua ini tak akan diazab di dalam kubur. Kita hari ni mana ada berperang. Kita berperang dengan COVID je lah. Kita hari ni duduk kat rumah tuan-tuan. Kemudian ada pula nikmat rezeki Allah bagi. Patut kita kena banyak bersyukur. Sahabat Nabi, kalau kita buka sirah, kita buka kitab hadis-hadis yang sahih, menceritakan bagaimana ada yang lapar sampai pengsan. Abu Hurairah menceritakan pernah sekali dia tersungkur, jatuh antara mimbar Nabi dan juga rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan riwayat Imam Muslim. Kemudian dia jatuh dan dia pengsan, tak sedarkan diri. Datang seorang lelaki, letakkan kaki dekat tengkuk dia dan dia sedar. Lelaki tu ingatkan dia gila. Sebenarnya dia bukan gila, tetapi dia pengsan pitam kerana kelaparan. Berlaku kepada kita hari ni. Orang pengsan sebab lapar, jarang. Mungkin waktu kita kecil-kecil dulu, sekolah tadika, sekolah rendah dulu ada lah kot. Kalau kita lapar sangat, kepala pening-pening, berpindah-pindah begitu kan. Tapi kalau sampai tak sedar diri disebabkan lapar ni, hari ini mungkin berlaku tapi jarang sangat. Yang biasa berlaku, kita pengsan sebab kekenyangan, terlampau kenyang. Ini banyak berlaku. Makan daging kambing, makan mi udang, makan bakso, minum pula cendol pulut, durian pula kat tepi, lalah pengsan. Bukan sebab lapar, sebab kenyang. Wal'iyazubillah lah. Saya yang cakap ni pun tuan-tuan, banyak juga penyakit sebenarnya. Jadi cuma kita nak ceritakan secara umum bahawa dekat Malaysia ni rezeki yang Allah bagi begitu murah. Allah limpahkan kita dengan rahmat, alhamdulillah, dengan kemakmuran. Jadi kalau boleh kita bersederhana dah dalam kehidupan. Sebab kalau kita nak compare kita dengan Nabi dan juga para sahabat ni, jauh sangat. Tak terbanding tuan-tuan. Tak boleh dibandingkan. Terlampau jauh. Sejauh mana Ustaz? Sejauh-jauhnya. Itu jawapan ni. Sebab Nabi memang hidup dengan sangat daif. Para sahabat bersama, banyak hadis kita dah bincangkan sebelum ini sebagai contoh. Nabi tidur tak pakai tilam. Nabi tak pernah ada meja makan. Nabi pernah lapar dan tak pernah kenyang selama 2 bulan berturut-turut. Ini semua menceritakan bagaimana kehidupan Nabi. Dan sahabat ada yang pengsan. Kata Sa'd bin Abi Waqqas waktu perang dengan Nabi SAW, dan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dia tak ada apa nak dimakan kecuali daun hublah dan juga samur. Ini dua tumbuhan dekat tanah Arab lah. Dekat Melayu ni tak ada pokok ni. Kita ada pun rumput-rumput tu agaknya, rumput lalang tu agaknya kan, ataupun daun-daun pokok-pokok pisang macam tu. Jadi dekat zaman Nabi tu, kata Sa'd bin Abi Waqqas, mereka berperang dengan Nabi dan tiada makanan, wala ta'amun lana illa, kecuali warak al-hublah dan juga samur. Dua jenis daun ni mereka makan. Dan kalau ada sahabat yang buang air besar tuan-tuan, disifatkan oleh Sa'd bin Waqqas, najis yang keluar macam tahi kambing. Tidak ada campur langsung dengan susu, lemak, tak ada. Keluar sikit-sikit. Tahi kambing tu yang bulat-bulat tu, yang makna macam keras-keras gitu. Itulah ibaratnya tahi najis yang terhasil daripada sahabat di zaman mereka susah ketika mereka berjuang dengan Nabi dalam peperangan fisabilillah. Bermaksud mereka juga di kalangan sahabat juga ketika Nabi ada itu, mereka juga tidak mewah ataupun tidak kaya, dan mereka juga hidup dalam keadaan kesukaran ataupun dalam keadaan yang penuh kekurangan. Jadi kita hari ni kalau yang mendengar ni sebagai contoh kan, tuan-tuan yang dengar, kalau dengar ni melalui handset, melalui skrin, memang senang lah. Jadi alhamdulillah, senang tu tak haram, tak ada masalah pun. Tetapi kalau yang terbaik, kalau kita kongsikan kesenangan kita ataupun rezeki kita dengan melakukan ihsan kepada orang-orang yang lain yang memerlukan. Kemudian orang yang selamat daripada azab kubur juga, iaitu murabit. Murabit ni yang mempertahankan Islam lah, murabitun. Dan mati hari Jumaat
dan mati kerana sakit dalam perut. Ini dalam hadis diceritakan oleh Nabi. Inilah golongan-golongan mereka yang akan terlepas daripada azab kubur. Saya ulang balik. Yang pertama iaitu golongan syuhada. Ini memanglah orang berjuang fi sabilillah ni, zaman Nabi ni, orang-orang yang memang tak fikir langsung pasal dunia, tuan-tuan. Cinta mereka sangat tinggi kepada akhirat dan mereka yakin dengan kata-kata Nabi SAW. Tuan-tuan, waktu perjanjian Aqabah ada Nabi dengan sahabat Ansar. Pernah mereka bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kami menyokong kamu ya Rasulullah, kami pertahankan kamu, apa yang kami dapat?" Apa jawab baginda? Baginda jawab, "Kamu akan dapat syurga Allah." Dan para sahabat Ansar yakin dengan janji Nabi, walaupun mereka tak pernah dengar pun syurga, tak pernah bayangkan syurga ni macam mana. Kita pun tak tahu syurga macam mana. Tetapi Nabi cerita dalam hadis dan Allah cerita dalam Al-Quran kan, "Jannatun tajri min tahtihal anhar, hurun ain." Ini Nabi Allah cerita dalam Al-Quran. "Ka'annahunna yaqut wal marjan." Ini Allah cerita dalam Al-Quran. Jadi sahabat Ansar waktu itu mereka baru nak peluk Islam. Dan mereka masa tu tanya Nabi apa yang mereka dapat. Nabi tak kata dapat harta, dapat saham, dapat rumah, tanah, tak. Nabi sebut kamu akan dibalas dengan syurga Allah. Dan mereka yakin, mereka pegang dengan kata-kata Nabi. Lalu mereka berjuang, mereka menyerahkan seluruhnya, jiwa dan raga untuk Allah dan juga Rasul. Jadi orang yang syahid ini akan terlepas daripada azab kubur. Macam tu golongan murabitun, mereka yang mati pada hari Jumaat dan mereka yang mati kerana sakit dalam perut. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita yakin bahawasanya kiamat pasti akan berlaku. Dan Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Yang bermaksud, tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya, hari berdiri semua manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Al-Mutaffifin ayat 1-6. Dalam hadis sahih disebutkan, sesungguhnya kamu sekalian akan dikumpulkan dalam keadaan berkaki ayam. Kita ni nanti akan dikumpulkan, dimahsyarkan. Nanti waktu dah semua mati, kemudian malaikat Israfil akan tiup sangkakala yang pertama, semuanya akan hancur ni tuan-tuan, musnah. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, kita akan dibangkitkan. Macam mana keadaannya? Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa Nabi bersabda, dikumpulkan dalam keadaan berkaki ayam, tak pakai kasut, selipar pun tak ada, selipar Jepun pun tak ada tuan-tuan. Kita akan dalam dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan tidak berkhatan bagi orang lelaki. Kita tak akan berkhatan pada waktu itu. Jadi orang tanya kan, "Ustaz, macam mana bila nanti kita dibangkitkan tak pakai baju bertelanjang, takkan kita tengok akan sibuk nak tengok aurat orang?" Tak. Dekat dunia tuan-tuan memanglah seronok tengok benda-benda yang tak elok tu. Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan, haram tu. Dekat akhirat disebabkan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Setiap orang sibuk dengan urusan dia, tak tahu ni nak pergi syurga ke neraka. Malahan dekat akhirat tu, waktu kita dikumpulkan itu, matahari pun sangat-sangat dekat dengan kita tuan-tuan. Kita akan rasa panas, tak selesa, berpeluh-peluh. Jadi waktu itu tak adalah kita nak tengok aurat orang sebelah kita, nak tengok aurat orang sana yang kita impikan dekat dunia tu. Na'udzubillah. Tak dan kita duk sibuk dengan urusan kita dan kita bimbang di manakah kita akan ditempatkan, di syurga Allah ataupun di neraka Allah. Mudah-mudahan kita semua ditempatkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Abdullah bin Umar berkata, Nabi bersabda, Allah melipat 7 petala langit pada hari kiamat, kemudian memegangnya dengan tangan kanannya, lalu berfirman, "Akulah raja," kata Allah. "Di manakah orang-orang yang ganas? Di manakah orang-orang yang sombong?" Kemudian dia melipat 7 petala bumi dengan tangannya yang lain, lalu berfirman, "Akulah raja." Di manakah orang yang ganas? Di manakah orang-orang yang sombong? Hadis Imam Bukhari dan juga Muslim. Jadi sesiapa yang tak percaya pada hari kiamat, mendustakan hari kiamat dengan penuh keyakinan, dia diminta bertaubat dan dia kafir kalau dia tidak bertaubat. Tak boleh. Kita kena yakin yang nanti pasti akan ada hari kiamat tuan-tuan. Beriman kepada hari kiamat salah satu dari rukun iman yang 6. Kena. Ada orang tak percaya kan? Betul ke Ustaz nanti dunia akan hancur? Tak percaya, tak yakin.
Dia tak pernah tengok, dia tak pernah bayangkan. Memanglah semua benda ni dipanggil perkara-perkara sam'iyat. Benda yang kita dengar daripada hadis Nabi, ghaibiyat, benda yang kita tak nampak. Tetapi kita kena yakin, kita kena percaya. Macam kita yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pernah tengok Tuhan? Tengok Allah. Mana ada orang pernah tengok Allah? Tetapi kita kena yakin Allah tu memang ada. Sebab ada banyak bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang mendustakan hari kiamat, yang tak yakin dengan hari kiamat dan dia tak percaya adanya hari kiamat, dia adalah kafir dan dia diminta untuk bertaubat kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, bal kazzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Yang bermaksud mereka bukan sahaja mendustakanmu wahai Muhammad, bahkan mereka juga mendustakan hari kiamat. Ini golongan-golongan kafir Quraisy, musyrikin Makkah, yang waktu Nabi dakwah kepada mereka, ajak mereka kepada Islam, mereka tak percaya Nabi dan mereka tak percaya dengan apa yang Nabi sampaikan. Tak percaya Nabi itu seorang utusan dan mereka juga tak percaya bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Esa dan nanti akan ada hari kiamat yang akan berlaku pada suatu masa nanti. Mereka tak percaya. Jadi Allah pun cerita dalam Al-Quran surah Al-Furqan, Allah sebut mereka bukan sahaja mendustakanmu wahai Muhammad, bahkan mereka juga mendustakan hari kiamat, dan kami telah sediakan bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat api yang menjulang-julang, sa'ira. Allahu Akbar. Kita kena api rokok sikit pun pedih sangat dah. Saya waktu kecil dulu, saya duk selalu follow abang saya naik motor kan. Abang saya ni dia perokok lah, smoker. Jadi dia isap rokok gudang garam tu. Gudang garam yang lama-lama ni, cerita tahun 80-an, awal 90-an dulu ni. Jadi bila naik motor, bara api gudang garam tu kadang-kadang dia pergi kat kita. Kita duduk belakang. Oi, kena pedih. Pedih tuan-tuan. Ini pula neraka yang api yang menjulang-julang. Jadi golongan kafirun, mereka-mereka yang syirik, mereka-mereka yang mendustakan Allah, tak percaya pada Allah, mendustakan hari kiamat, hari akhirat, mereka ini akan dibalas, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang apinya menjulang-julang. Seterusnya, kebangkitan sesudah mati dan syafaat. Al-Imam Abu Usman As-Sabuni berkata, orang-orang yang beragama dan mengikuti sunnah meyakini adanya kebangkitan sesudah mati pada hari kiamat untuk dihisap dan dijazakkan, dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya berupa suasana huru-hara pada hari yang benar, itu hari kiamat, pelbagai ragam keadaan hamba dan makhluk ketika mereka melihat serta menerima hasil perbuatannya di sana. Mereka menerima catatan amal dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ini disebutkan oleh Allah, ashabul yamin, ashabul shimal ni sebut jelas dalam Al-Quran. Kemudian Nabi pun sebut benda yang sama tuan-tuan. Jadi nanti akan ada orang yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaquluha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, dalam Quran surah Al-Haqqah. Jadi wa amma man utiya kitabahu bi shimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Jadi memang akan ada golongan ashabul yamin wa ashabul shimal. Jadi tuan-tuan, pada hari kiamat ini akan berlaku dan mereka akan menjawab pelbagai soalan dan pertanyaan. Akan melakukan goncangan yang dijanjikan Allah pada hari yang agung itu di tempat yang sangat menakutkan. Akan ada titian sirat, titian jambatan yang sangat halus akan ada tuan-tuan. Akan ada al-mizan, timbangan yang akan menimbang amalan baik dan amalan buruk kita. Kemudian serta bentangan catatan amal yang tulis segala-galanya meskipun hanya sebesar zarah kebaikan atau sebesar zarah kejahatan. Jadi orang yang beragama dan mengikuti sunnah, beriman kepada syafaat Nabi SAW, dan kita sebagai golongan tauhid yang mengesakan Allah, kita akan berdoa memohon supaya diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi syafaat itu adalah benda yang benar. Nabi akan berikan syafaat kepada mana-mana umatnya yang terpilih. Antara yang mereka dikurniakan syafaat iaitu mereka yang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
ahli sunnah kita dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah ini, kita beriman dengan 7 perkara yang akan berlaku pada hari kiamat kelak. Yang pertama, matahari didekatkan atas kepala manusia sejengkal atau 2 jengkal. Ui, matahari ni tuan-tuan didekat. Kita kena yakin benda ni. Sebab ni ada hadis Nabi yang sahih bahawa nanti di hari akhirat kelak matahari akan didekatkan ke atas kepala semua yang berhimpun di padang mahsyar tu, daripada awal manusia diciptakan sampailah kepada manusia yang terakhir, dan matahari akan berada sejarak sejengkal ataupun 2 jengkal sehingga manusia tenggelam dalam peluh. Tenggelam dalam peluh sendiri, peluh ni kalau bau memang busuk lah. Golongan yang terselamat daripada bakaran matahari serta dinaungi arasy Allah, ada 7 golongan. Pertama, imam yang adil, pemuda yang rajin beribadah. Imam ni pemimpin yang adil. Ini akan terselamat daripada kepanasan, akan diberikan naungan zil, yauma la zil illa zilluh, bayangan naungan di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang rajin beribadah, orang muda rajin beribadah, bukannya ramai. Orang muda tabiat biasanya enjoy lah. Orang muda kan lambat lagi nak mati lah, tengah sihat lah, duit tengah banyak lah, badan tengah kuat. Lalu kebiasaannya orang muda ni dia kaki enjoy. Tapi kalau ada orang muda yang umurnya 20 tahun, 21 tahun, 25 tahun yang suka beribadah, yang seronok beribadah, mereka juga akan dinaungi oleh Allah dengan naungan pada hari kiamat kelak. Kemudian lelaki yang mencintai masjid. Ini pun tak ramai tuan-tuan. Dalam kampung kita ada 100 orang lelaki yang mungkin cinta masjid ni. Macam mana cinta? Dia hati dia teringat je kat masjid. Sikit-sikit masjid. Dengar kuliah, nak pergi dengar ada program program tafakur fil ilm sebagai contoh. Sembahyang berjemaah tu telah lah. Sembahyang jemaah di awal waktu. Dia tak boleh tinggalkan masjid. Dia masjid je. Ini cinta. Padahal kita cinta kat orang, cinta kat girlfriend kita dulu waktu muda-muda, teringat kat dia je. Tak dapat WhatsApp lama, dah rindu dah. Tak dapat mesej, zaman dulu mana ada WhatsApp kan. Zaman dulu surat lah. Tak dapat lama, lepas tu tak dengar suara nak call. Cinta, macam tu juga kalau kita cintakan masjid Allah. Masjid di rumah Allah tuan-tuan. Rumah ibadah yang Allah sangat muliakan. Di situ tempat di mana insan beriman sujud kepada Allah. Jadi orang lelaki yang cintakan masjid ini juga akan diberi naungan pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 2 insan yang saling bercinta kerana Allah, bukan kerana dunia. Ini juga akan diberi naungan. Dia cinta hanya kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Minta maaf tuan-tuan, batuk sikit. Jadi 2 orang yang bercinta kerana Allah ini bukan kerana harta, bukan kerana glamour. Ada orang dia bercinta sebabkan kekayaan, wujud. Ada orang bercinta nak pada orang tu, berkasih sebabkan dia nak kepada kemasyhuran. Lelaki tu orang terkenal, seorang pelakon, artis, seorang ahli politik. Jadi ramailah peminat kan. Itu tabiat, itu benda yang ada dalam keinginan orang. Dia nak kepada orang yang terkenal supaya dia jadi terkenal. Jadi orang seperti ini tak dapatlah naungan Allah. Yang Allah bagi naungan pada mereka yang cintakan orang lain. 2 lelaki, 2 insan yang saling bercinta kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana agamanya. Dia tengok Allah Rabbi, dia ni bagus orangnya, baik akhlaknya, tinggi ilmu agamanya. Jadi dia pun suka pada orang itu dengan harapan orang itu dapat membimbing dia, dan kalau dia buat salah, dia akan diberi nasihat dan teguran, dan mereka saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan lain yang akan diberikan naungan, insan yang meninggalkan zina kerana takut kepadanya. Ini juga payah ni tuan-tuan. Zina ni sekarang ni dah jadi benda yang tak pelik lagi, tak macam dulu. Zina ni kalau kita buka surat khabar Metro, kita buka sekarang ni internet lah, website kan, cerita bab berzina ni, kena tangkap sana tangkap sini, satu benda yang dah biasa tuan-tuan. Jadi kalau seorang insan diuji, bila mana ada orang nak ajak dia berzina, dia tinggalkan zina itu kerana takutkan Allah, dan orang ini orang beriman lah.
lalu orang ini juga akan diberi naungan pada hari akhirat kelak. Seorang yang bersedekah tanpa diketahui orang lainnya, seorang yang menangis ketika bersendirian kerana takutkan Allah, dan lain-lain lagi. Jadi inilah golongan-golongan yang akan diberikan naungan pada hari akhirat kelak. Dan kita juga ahli sunnah wal jamaah akan beriman dengan perkara yang kedua, itu mizan. Apa itu mizan? Penimbang amalan manusia, dan mizan ini adalah hakikat yang sebenar, bukannya majazi, bukannya kiasan. Betul-betul timbangan yang akan menimbang setiap amalan manusia di hari akhirat kelak. Kemudian tuan-tuan, kita juga akan beriman dengan adanya dawawin, iaitu lembaran amalan. Jadi setiap amalan kita dicatat oleh Allah, oleh malaikat waktu kita kat dunia, dan akan dibentangkan di hari akhirat kelak. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri, dan daripada belakang. Ini kalau tangan kiri ni, belakang ni memang petanda yang tak bagus lah. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, kita ikhlaskan amalan kita. Setiap kebaikan kita buat itu hanya kerana Allah, dengan doa dan harapan mudah-mudahan di hari akhirat kelak Allah akan berikan catatan amalan dengan tangan kanan kita. Kemudian kita yakin juga adanya hisab atau perhitungan pada setiap makhluk tentang amalannya. Bersendirian bertemu dengan Allah, kemudian disebut dosa-dosanya satu persatu lalu dimaafkan dan ditutup. Adapun orang kafir, munafik, zalim, disebut dosa-dosanya satu persatu lalu diisytiharkan kepada khalayak ramai. Ini tak terbayanglah tuan-tuan. Mereka ini menipu terhadap Allah, Tuhan mereka. Ketahuilah laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Amalan terawal yang dihisab ialah solat, jenayah terawal dihisab ialah pembunuhan. Antara sifat manusia yang masuk syurga tanpa hisab ialah mereka yang tidak meminta dijampikan, tidak berubat menggunakan api, tidak percaya kepada sial, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis. Kemudian tuan-tuan, kita juga yakin nanti akan ada telaga Nabi SAW yang didatangi, dan kita juga adakan melalui sirat. Dan yang terakhir yang kita yakin akan berlaku pada kiamat, iaitu adanya syafaat Nabi SAW. Jadi panjang lagi lah cerita dia berkaitan dengan hari akhirat ni tuan-tuan. Ini sebahagian atau muqaddimah untuk kita fahami bahawa hari akhirat ataupun hari kiamat itu pasti akan berlaku. Dan sebagai orang yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah, kita yakin dengan sunnah Nabi, yakin dengan Al-Quranul Karim, kita pun sedar bahawasanya semua perkara yang disebutkan oleh Allah itu adalah benar. Lalu kita yakin nanti kita akan dibangkitkan, dan sebelum itu kita akan ditempatkan ke alam barzah. Di sana juga ada siksaan kubur, azab di kubur, dan kita berdoalah mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan di hari akhirat tuan-tuan. Allah mengurniakan kita haruman syurga di alam barzah. Minta maaf, Allah berikan kita kelapangan di alam barzah, diluaskan kubur kita, dan diberikan haruman syurga di dalam kubur kita kelak sebagai petanda yang kita ini diterima, diredai oleh Allah. Dan nanti pada hari kiamat kita akan diberikan buku catatan amalan dengan tangan kanan, digunakan syafaat oleh Nabi SAW, dipermudahkan titian sirat kita, dan diberikan amalan waktu ditimbang, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam syurga Allah yang penuh nikmat. Itulah harapan kita, itulah azam kita. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian kita pada pagi ini memberikan motivasi ataupun memberikan semangat untuk kita menjadi seorang insan Muslim yang lebih tekun, lebih yakin, lebih seronok, lebih gembira untuk kita melakukan amalan-amalan soleh, amalan kebaikan dan kebajikan, untuk kita perbanyakkan ihsan, membantu orang-orang lain di luar sana, untuk kita merapatkan hubungan satu rahim, kaum kerabat kita, merapatkan hubungan kita dengan jiran-jiran kita, dan untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah khususiyah, sebagai contoh solat, Quran, zikir dan sebagainya. Tuan-tuan, mudah-mudahan dengan apa yang telah kita bincangkan ini memberi manfaat untuk diri saya sebagai yang menyampaikan, dan untuk tuan-tuan yang mendengar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus diberi ruang dan kesempatan untuk memahami dan menekuni ilmu-ilmu Allah. Saya berhenti di sini dan saya minta maaf di atas barang kekurangan dan kesilapan. Aquli qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.